Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita sambung lagi dalam bab 9 nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Untuk hari ini kita akan sambung bab 9 dalam subtopik 9.4 yang mana kita akan belajar ataupun standard pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang memerihalkan peranan sistem peredaran darah dan juga memahami fungsi hati dalam asimilasi makanan tercerna. Okey, pertama sekali kamu perlu tahu tentang peranan sistem peredaran. Okey, sistem peredaran manusia terdiri daripada sistem peredaran darah dan juga sistem limfa. Okey, ada dua sistem peredaran darah dan juga sistem limfa. Yang mana kedua-duanya membantu mengangkut nutrien yang diasimilasikan. So, dalam proses asimilasi yang berlaku di dalam sel, nutrien akan digunakan untuk membentuk sebatan kompleks atau komponen struktur. Kapilari-kapilari darah pula, yang kita dah belajar sebelum ni kita dah belajar tentang vilus. Kalau kamu masih ingat dalam 9.3, dalam vilus tu dia ada kapilari darah dan juga laktil. So, bahan-bahan yang masuk ke kapilari darah dan yang masuk kepada laktil akan dibawa ke mengikut tempat-tempat tertentu. So kalau dia dibawa oleh kapilari darah di usus kecil di kapilari darah di usus kecil yang kita belajar dalam vilus tu, dia akan bergabung membentuk vena portal hepa. Ni kena ingatlah. So kapilari darah akan bergabung membentuk vena portal hepa, yang mana dia akan terus membawa darah ke hati. So perkataan hepa ni menunjukkan hati lah sebenarnya. Kalau berkaitan dengan hepa ni dia berkaitan dengan hati. Kemudian pada bahagian laktil pula, kan kalau kita masih ingat kita dah belajar sebelum ni, bahan-bahan seperti makanan tercerna seperti asid lemak, gliserol dan juga vitamin A, D, E, K yang larut dalam lipid tu kan dia akan diserap melalui laktil. Jadi bahan-bahan ini akan dibawa oleh laktil, yang mana laktil akan bergabung membentuk salur limfa. Okey, tadi kapilari darah menjadi vena portal hepa, manakala laktil dia bergabung membentuk salur limfa. So salur limfa ni adalah salur yang lebih besar yang berada dalam rangkaian sistem limfa. Sebab tadi ada dua kan? Satu, saya dah sebut tadi, sistem peredaran manusia terdiri daripada dua. Pertama peredaran darah, satu lagi sistem limfa. So laktil ni tadi dia membawa kepada rangkaian sistem limfa dan salur ini dikatakan lebih besar. Okey. Kemudian di dalam salur limfa, dalam salur limfa dia akan memasuki ductus thorax. So kejap lagi saya akan tunjukkan kat mana kawasan ductus thorax tu Yang mana ductus thorax ni akan mengalir ke dalam vena subclavicle kiri. So daripada salur limfa dia bawa kepada ductus thorax. Dia macam pintu lah ni Ductus thorax masuk ke vena subclavicle kiri dan lipid akan diangkut oleh darah ke semua sel badan. Maksudnya setelah dia masuk ke sistem limfa, dia akan patah balik semula ke sistem peredaran darah. So ini dia punya jalan lah. Daripada salur limfa masuk ductus thorax, pergi vena subclavicle kiri, kemudian masuk semula ke dalam sistem peredaran darah. Okey. Kat sini ialah kedudukan ductus thorax. Thoracic duct. Kat sini, thoracic duct drains into subclavian vein, vena subclavicle kiri. Untuk thoracic duct kat sini. Ductus thorax di tengah ni So, dia ada dua lah. Satu kita katakan ductus thorax, satu lagi ductus kanan. Ductus limfa sebelah kanan, dia membawa kepada vena subclavicle kanan lah, right. Yang ini tadi kita fokus kepada lipid. So dia membawa kepada
vena subclavicle kiri. Okey. So, kemudian kita nak tengok pula fungsi hati. Sebab tadi disebut kapilari darah di usus kecil bergabung membentuk vena portal hepa. Masih ingat ayat tu? So, vena portal hepa tadi membawa pula darah ke hati. So, apa fungsi hati dalam asimilasi ni? Kita nak tengok ya. Pertama, hati merupakan pusat kawal atur yang mengawal kuantiti nutrien yang masuk ke dalam sistem peredaran darah. Okey, saya ulang Pusat kawal atur yang mengawal kuantiti nutrien yang masuk ke dalam sistem peredaran darah. Maksudnya selepas semua bahan makanan tercerna yang masuk ke dalam kapilari darah tu pada awalnya, kalau kamu tengok balik jadual dalam muka surat 152, ada jadual 9.1 kan? Ada dia punya ringkasan makanan tercerna yang diserap di dalam kapilari. Iaitu fruktosa, gluktosa, galaktosa, asid amino, vitamin B, C dan air. So, semua makanan tercerna ni, dia akan masuk ke hati. Dan hati ni, dia akan kontrol. Okay? Kuantiti nutrien yang akan diserap ke dalam sistem peredaran darah kita. Seterusnya kita tengok yang ini ialah secara ringkasan fungsi bagi hati, yang mana pertama sebagai metabolism makanan tercerna. So, kita ambil satu contoh makanan tercerna yang dibawa dalam kapilari darah ke hati, iaitu glukosa. Kamu tengok glukosa akan digunakan untuk respirasi sel. Yang ni kamu semua tahu bahawa kita gunakan glukosa untuk penjanaan tenaga. So, glukosa akan digunakan untuk respirasi sel. Manakala asid amino diguna untuk sintesis protein, plasma dan enzim. So, melalui proses pendiaminaan. So, ni nama proses ni pendiaminaan. Pendiaminaan ialah asid amino yang berlebihan ditukar menjadi urea untuk dikumuhkan melalui air kencing. Okey, so untuk fungsi metabolisme makanan tercerna di hati ni, glukosa, asid amino dan juga asid amino yang berlebihan. Okey, asid amino yang berlebihan tu akan ditukar menjadi urea dan proses itu namanya pendiaminaan. Okey, fungsi kedua penyah toksinan. Okey, menyah toksin. So, sel hati juga dia menyingkirkan bahan yang toksik daripada darah, yang mana bahan toksik ini kita singkirkan melalui air kencing. Okey, so daripada hati dia akan nyah toksikkan segala bahan-bahan toksik yang mana pengeluarannya berlaku melalui air kencing. Okey, yang ketiga pula ialah penyimpanan nutrien. So, fungsi hati juga dia menyimpan nutrien. Selain daripada minyak toksin, dia juga simpan juga nutrien. So, apa nutrien yang disimpan? Glukosa yang berlebihan. Okey, so glukosa yang berlebihan tu disimpan dalam bentuk apa? Iaitu glycogen. Okey, glukosa yang berlebihan akan ditukarkan kepada glycogen dan dia akan menjadi bentuk simpanan makanan lah dalam haiwan ataupun kita dalam manusia. Okey, so glukosa berlebihan ditukarkan kepada glycogen. So ketiga-tiga fungsi hati ni kamu kena tahulah. Lepas tu kita akan elaborate dia punya fungsi tu berdasarkan apa. Contoh makanan tercerna apa dia? Glukosa, asid amino. Apa yang dia penyah toksin tu apa maksud dia? Dia keluarkan dengan cara apa? Melalui air kencing. So, kena nyatakan lah. Okay, selain daripada kamu tahu dia punya fungsi asas tu, kena juga faham dan baca ulang balik dia punya huraian. Okey, untuk proses asimilasi, ada dua bahagian dalam proses asimilasi yang kamu kena tahu. Pertama, yang dalam hati. Kedua, dalam sel. So, kita fokus dulu kepada dalam hati. Okey, untuk dalam hati, ada dua bahan yang terlibat. Kenapa asid amino dan glukosa? Sebab dia daripada kapilari darah.
Okey, ingat balik apa dia yang kapilari darah bawa, iaitu glukosa, galaktosa, asid amino, vitamin B, C dan juga air. So yang utama di sini asid amino dan glukosa. So apa yang berlaku kepada asid amino? Hati akan mensintesis protein plasma dan enzim daripada asid amino. Okey, hati sintesis protein plasma dan enzim daripada asid amino. Kemudian asid amino yang berlebihan tak boleh disimpan dalam badan. Dia tak macam glukosa. Glukosa boleh disimpan dalam bentuk glycogen. Sebaliknya asid amino tak boleh. Maka ia perlu disingkirkan, menjadi urea. Dan proses menguraikan asid amino itu kepada urea dinamakan pendiaminaan. Jangan salah ejaan tu, ikut betul-betul. Pendiaminaan. Kemudian apabila bekalan glukosa tidak mencukupi, hati akan menukarkan asid amino kepada glukosa. Okey, maksudnya ada juga kes tertentu bila bekalan glukosa tak cukup, hati akan tukarkan asid amino kepada glukosa. Tu proses yang berlaku dalam hati lah untuk asid amino. Kemudian apa berlaku kepada glukosa bila dia sampai dekat hati? Glukosa akan digunakan untuk respirasi sel mengikut keperluan badan dan selebihnya ditukarkan kepada glycogen. Okey, glycogen atau glycogen. Yang mana glycogen ni akan disimpan dalam hati. So, bila aras glukosa dalam darah menurun, maksudnya kalau kata glukosa level tu dia berkurang, contoh dalam keadaan kita berpuasa, kita kurang gula lah. Okay? Kalau bahasa luar, bahasa pasar kita kata kurang gula. Okay? Dan badan memerlukan tenaga. Maka glycogen yang kita simpan tu tadi, yang hati simpan tadi akan ditukarkan kepada glukosa. Okay? Yang ini melibatkan enzim ya. So tapi kat sini kita tak sentuh lagi enzim apa yang terlibat dalam pertukaran glycogen kepada glukosa dan glukosa kepada glycogen. Yang itu kita asingkan. Kita just tahu bahawa asimilasi dalam hati melibatkan pertukaran glukosa kepada glycogen ataupun glycogen kepada glukosa. Okey. Apabila simpanan glycogen mencapai tahap maksimum dan glukosa berlebihan itu akan ditukar menjadi lemak. Sebab tu kita kena jaga lah. Kena jaga pemakanan, jangan lebih gula sebab kandungan gula yang berlebihan jika tidak digunakan dalam bentuk penggunaan tenaga, maka dia akan simpan dalam bentuk lemak. So apa yang kita nampak, lemak tu badan lah ya. Kita akan nampak saiz badan lebih membesar, berat bertambah dan sebagainya. Okey. So ini ialah rajah tentang pengangkutan nutrien serta asimilasi dalam hati dan sel. Okey, kita baru sentuh dalam hati tadi ya. Dalam sel belum lagi. So kita tengok dulu. Dalam hati, okey, dia bermula daripada kalau kamu tengok dekat sini usus kecil, kita belajar dalam bab 9.3 sebelum tu. Dalam usus kecil, ni bahan-bahan yang terlibat. Glukosa, asid amino akan diserap masuk ke vena portal hepa. Okey, yang mana kapilari darah tadi bercantum membentuk vena portal hepa. Kemudian pergi ke hati. So kat sinilah yang berlaku. Okey, asid amino yang berlebihan akan ditukarkan kepada urea. Kemudian ada proses lain di sini. Okey, dikumuhkan oleh ginjal ni kita akan belajar macam mana perkumuhan ataupun proses penghasilan air kencing. Tapi untuk part ni kita ringkaskan iaitu pendiaminaan ni adalah proses di mana asid amino tadi akan terus bertukar menjadi urea dan disingkirkan sebagai urin atau air kencing. Kemudian kat sini ada sintesis protein plasma dan enzim. Yang ini asid amino yang bukan yang berlebihan yang mula-mula lah. Asid amino ni mesti digunakan untuk hati mensintesis protein plasma dan enzim. Okey, manakala glukosa pula yang pertama tadi kalau berlebihan ditukarkan kepada glycogen untuk disimpan dalam hati. Yang utama tadi digunakan sebagai respirasi sel. Okey, sebenarnya ni benda yang kita dah ulang, dah sebutkan tadi. Cuma gambar rajah ni dia nak menunjukkan
lebih ringkas lah, ya. Fungsi hati tu secara proses asimilasi dalam hati tu secara lebih ringkas. Okey, kemudian yang ni dekat sel badan. So yang ni kita nak tengok, ya. Kita nak belajar seterusnya apa yang berlaku pada sel badan. Okey, untuk proses asimilasi dalam sel pula, dia melibatkan 3 bahan. Kalau di hati tadi asid amino dan glukosa sahaja. Tetapi dalam sel ada 3, iaitu asid amino, glukosa dan juga lipid. Okey, apa yang berlaku dalam sel? Asid amino digunakan untuk mensintesis protoplasma. Okey, tadi dekat hati sintesis protein plasma. Tapi dekat sel sintesis protoplasma dan juga membaiki tisu yang rosak. Asid amino digunakan juga untuk sintesis hormon dan enzim. Okey, yang ni dalam hati, ya. Sintesis hormon dan enzim. Untuk glukosa, okey, dalam hati tadi glukosa disimpan, ditukarkan kepada glycogen dan disimpan, kan, selain daripada digunakan untuk respirasi sel. Tetapi bila dia sampai sel, okey, dia dah sampai dekat sel, maka glukosa tadi akan dioksidakan melalui respirasi sel untuk apa? Untuk bebaskan hasil respirasi, iaitu tenaga, air dan karbon dioksida. Sebab respirasi kita belajar dalam bab lain, respirasi ni kita menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. So glukosa berlebihan juga boleh disimpan sebagai glycogen dalam otot. Selain daripada disimpan dalam hati, dia juga disimpan juga di dalam otot. Dan tenaga digunakan untuk proses sel seperti sintesis protein. Okey, yang ketiga ialah lipid. Lipid yang ada seperti fosfolipid dan kolesterol. Yang ini kita belajar dalam bab 3. Kan, kita belajar tentang membran plasma. Kalau masih ingat, kita ada fosfolipid dan kolesterol. Okey, pada komponen membran plasma. Okey, kalau lupa kena cek balik. Tengok balik komponen di dalam membran plasma. So, lipid seperti fosfolipid dan kolesterol, dia merupakan komponen utama yang membina membran plasma. Dan lemak yang berlebihan disimpan dalam tisu adipos. Kat mana tisu adipos ni? Di bahagian bawah kulit kita. Okey, lemak disimpan di situ. Di bawah lapisan kulit kita ni ada lebihan lemak yang tersimpan di bawah ataupun di dalam tisu adipos. Nama dia tisu adipos, simpan lemak. So, dalam keadaan kekurangan glukosa, okey, kalau kita kurang makan, dalam keadaan kita berpuasa, sebab tu boleh susut badan kita, kan? Sebab lemak digunakan. Yang mana lemak tu akan dioksidakan untuk membebaskan tenaga. Okey, so kena tahu dan boleh bezakan lah. Walaupun dalam hati ada asimilasi asid amino, tapi apa yang berlaku dalam hati berbeza dengan berlaku dalam sel. Okey, macam tu juga glukosa. Cuma lipid sahaja ada dalam sel. Lipid dia tidak ada dalam asimilasi dalam hati. So kena ulang-ulang baca, tengok balik, ya. Okey. So, untuk 9.4, okey, kita dah selesai proses asimilasi. So, ada dua part lah yang kamu kena tahu, iaitu pertama mengenai fungsi hati. Okey, fungsi hati dalam asimilasi yang terdiri daripada 3 fungsi. Cek balik apa dia, iaitu metabolisme makanan tercerna, penyatoksinan dan juga penyimpanan nutrien. 3 benda tadi. Kemudian kita tengok pula proses asimilasi. Dia ada 2. Pertama dalam hati dan kedua dalam sel. Okey. So, untuk hari ini itu saja. Okey. Cikgu nak terangkan dalam video ni adalah 9.4 itu saja. So, nanti cikgu akan minta kamu buat latihan di dalam modul untuk 9.4. So, sebarang masalah, kita continue lah di dalam group. Kita boleh bincang dan kita cuba buat latihan tu. Okey? So, itu saja. Terima kasih.